105 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 10,356. Sementara itu, 2 kluster baharu dikesan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 22 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 39 kes. Kedua-dua kluster baru ini adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat, iaitu kluster SWWC Sendiran Berhad dan kluster Simla Sendiran Berhad. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Jaya Hypermart, kluster 1328 dan kluster 2417. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 169 kluster. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatat pada hari ini yang mana ketiga-tiga kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila melalui Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ 146 pada 3 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 41 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 168 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,850 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,438 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,193 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 436,396 ujian. Pada sesi sidang media itu juga, Menteri Kesihatan menjelaskan pada 15 Oktober 2021, sebanyak 848 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, 340,018 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 75% daripada jumlah penduduk negara ini. Manakala 224,525 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 49,5% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Kampung Menunggul pada Ahad 17 Oktober 2021 bertempat di Masjid Kampung Menunggul dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk Kampung Menunggul. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport serta kad nombor brohim jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke Masjid Kampung Menunggul disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Juga disentuh semasa sidang media, Menteri Kesihatan menyatakan 19 individu telah dikeluarkan denda kompaun semalam setelah ingkar mematuhi operasi pulih. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 19 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 15 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Sumbangan-sumbangan terus diterima daripada pelbagai pihak di negara ini bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Para penderma terdiri daripada Cahaya Azami Enterprise, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Zalinwood and Art and Furniture Sdn Bhd, Super 7 Company, Chuan Lai Co dan Belia Masjid Prihatin 2.0. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre di talian 7295-712 pada waktu bekerja. Golongan belia mempunyai peluang yang besar dan potensi untuk bertindak serta membentuk masa hadapan memandangkan orang muda adalah peneraju kepada penyelesaian dalam menangani cabaran-cabaran dan mengukuhkan kedayatahanan iklim ASEAN. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan ia sangat penting ketika rantau ASEAN dikenal pasti sebagai salah sebuah rantau yang paling mudah terdedah kepada impak perubahan iklim berdasarkan kepada laporan perubahan iklim negara-negara ASEAN. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin yang juga pengerusi Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN menekankan perkara tersebut pada Majlis Perasmian Dialog Belia ASEAN mengenai tindakan iklim ASEAN UCAN yang diadakan secara maya. Menurut Yang Berhormat, dialog tersebut menjadi platform berharga bagi belia untuk didengar dan membentuk perancangan mengenai perubahan iklim di ASEAN yang menjadi cabaran terbesar. Selaras dengan tema tindakan dan kedayatahanan iklim, Yang Berhormat mengalu-alukan belia sebagai ejen perubahan dalam penyelesaian iklim. Acara 3 hari itu bermula dengan sesi orientasi yang dikendalikan oleh wakil dari Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu. Salah satu isu utama dialog merangka deklarasi Bandar Seri Begawan mengenai tindakan iklim belia. Juga menyertai Yang Berhormat Dayang Karunisa binti Asyhari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek Green Depot merupakan projek di bawah Green Brunei yang diadakan sebagai salah satu usaha mendidik dan meningkatkan kesedaran kepada orang awam mengenai pengurusan sisa. Antara aktiviti projek berkenaan adalah bengkel secara maya yang diadakan setiap hari Jumaat bermula 17 September lalu dan berakhir kemarin. 40 peserta yang terdiri daripada golongan muda berumur dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun yang berlainan latar belakang menyertai bengkel berkenaan. Semasa sesi terakhir bengkel, Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asyhari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan juga merupakan pengasas Green Depot dalam ucapannya menggariskan tujuan bengkel ini diadakan adalah memberi kesedaran kepada orang ramai agar dapat memahami isu-isu persekitaran dengan tindakan segera yang perlu dimulakan dengan setiap individu. Alunan-alunan dikir di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara terus bergema dalam sama-sama memeriahkan dan memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar kita Nabi Muhammad SAW. Beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat turut mengadakan majlis berkenaan secara maya. Antaranya Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, daerah Temburong yang disertai oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong, Masjid Kampung Penanjung, Masjid Kampung Pulai dan Masjid Muhammad Jamalul Alam. Majlis seumpamanya diadakan bagi meraih pahala berlipat ganda serta ganjaran teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Juga mengadakan majlis serupa secara maya Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam.
Majlis seumpamanya merupakan kegiatan tahunan persatuan berkenaan. Mesyuarat Jawatan Kuasa Sistem Statistik Komuniti ASEAN ACSS sesi ke-11 diadakan baru-baru ini. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian pelan kerja statistik serta pelaksanaan data terbuka. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dayang Hajah Mariah binti Haji Yahya, Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan Puan Hang Lina, Ketua Pengarah National Institute of Statistics NIS, Cambodia selaku pengerusi bersama. Di samping itu, mesyuarat juga mengesahkan nota konsep bagi projek rintis penggunaan Big Data untuk meningkatkan potensi penggunaan Big Data sebagai sumber data baharu dalam perangkaan rasmi ASEAN. Jabatan Pengajian Islam mengendalikan Majlis Khatam Al-Quran sempena tamat pembacaan program Hukbul Quran secara maya. Program kali ini dikendalikan oleh bahagian Sekolah Arab. Antara yang menyertai Majlis Khatam, Haji Samsul bin Haji Omar, pemangku pengarah pengajian Islam. Program seumpamanya bertujuan memupuk rasa cinta terhadap pembacaan Al-Quran dan mengambil keberkatan Al-Quran dalam pelaksanaan tugasan harian. Majlis diakhiri dengan doa khatam Al-Quran dan doa terhindar dari COVID-19. Peningkatan jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara ini memberi kesan yang ketara terutama kepada para pengusaha tempatan, tidak terkecuali bagi pengusaha-pengusaha restoran. Berikutan penularan wabak berkenaan, semua restoran hanya dibenarkan untuk menyediakan makanan secara bungkus atau bawa balik. Pelbagai usaha dilakukan oleh para pengusaha restoran bagi memastikan perniagaan mereka dapat dijalankan walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Antaranya mengiklankan perniagaan melalui media sosial. Di samping itu, beberapa perkhidmatan lain turut ditawarkan bagi memastikan kelangsungan perniagaan seperti menawarkan kaedah pandu lalu atau drive-thru. Dalam masa yang sama, kebajikan para pekerja juga tidak diabaikan dengan memastikan keselamatan pekerja. Dari WhatsApp, pihak kami dapat menghantar menu-menu kepada setiap customer kami yang ingin mengorder, dan cara pembayarannya adalah melalui BNPD transfer. Dalam usaha mendepani cabaran penularan wabak COVID-19, para peniaga setentunya bersedia dengan pelbagai inisiatif bagi memastikan kelangsungan perniagaan masing-masing. Para peniaga juga perlu kreatif dan bijak dalam menawarkan pelbagai perkhidmatan dan promosi yang bersesuaian dalam menarik pelanggan. Pasukan polis di Raja Brunei sedang menjalankan siasatan ke atas seorang lelaki yang dilaporkan keluar rumah. Aiman bin Ahmad, 36 tahun, pemegang kad pengenalan kuning 00306676. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Brakas, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 233-5333 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Selaras dengan saranan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Jabatan Perkhidmatan Pos telah meneliti semula slot-slot tempahan bagi pengambilan paket kecil dan bungkusan di Pusat Memproses Mel dan Bungkusan MPC. Mengambil kira masa yang diperlukan untuk memproses pengambilan paket kecil dan bungkusan dan pada masa yang sama mengawal perkumpulan orang ramai, 60 slot baharu sehari telah ditambah menjadikan keseluruhan slot sebanyak 150 slot sehari. Slot baharu ini akan dibukakan untuk tempahan mulai hari Rabu 20 Oktober 2021. Orang ramai disaran untuk memeriksa slot-slot berkenaan dari semasa ke semasa melalui aplikasi QUp.
Jabatan Perkhidmatan Pos akan terus memantau dan mengkaji penggunaan aplikasi tersebut bagi memperbaiki lagi kualiti perkhidmatan, pengalaman pengguna dan mengurangkan masa menunggu dari masa ke masa mengikut perkembangan pemantauan COVID-19. Penggunaan aplikasi tersebut juga memberikan keselesaan kepada orang ramai melalui pengurusan dan pengawalan pelanggan yang boleh menunggu giliran mereka dalam ruang lobi MPC. Para pelanggan juga disaran untuk melayari www.pos.gov.bn dan menggunakan aplikasi BlueTrack bagi mengetahui status info barang-barang yang akan diterima oleh pelanggan ataupun menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di talian 238 0481 atau melalui WhatsApp 871 1002 semasa waktu bekerja atau email cscpos@pos.gov.